Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid semua? Baiklah. Hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Unit 9, Patuh dan Selamat. Tajuk Nasihat Ayah Bonda. Murid-murid boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 58. Hasil pembelajaran. Murid dapat melakukan syair dan melengkapkan peta bulatan. Baiklah, pada link pautan yang cikgu berikan tadi, kamu dah mendengar bacaan syair Nasihat Ayah Bonda. Okey, itu contoh bacaan syair. Okey, sekarang mari baca bersama cikgu. Hadis, 1, 2, mula. Hadis mempersembahkan syair di tapak perhimpunan bersempena dengan Minggu Bahasa. Minggu Bahasa, kamu pernah terlibat. Sekolah kita pernah buat Minggu Bahasa pada bulan 2 yang lepas. Dan pertandingan yang kamu sertai macam bercerita, membaca sajak dan syair. Okey, jadi faham Minggu Bahasa tu, betul? Okey. Sekarang ni kita lihat pada skrin ataupun pada muka surat 58 buku teks ada syair. Okey, tadi kamu dah dengar bacaan syair, sekarang kita nak baca syair. Okey, mari baca bersama dengan cikgu. 1, 2, mula. Nasihat diberikan untuk anak anda. Iringan doa ayah dan bonda. Sematkan semua di dalam dada agar selamat di mana berada. Di tepi koridor berhati-hati, bergurau di tangga bahaya menanti. Peraturan di padang harus diikuti, tiada cedera, ceria pasti. Di kantin dan tandas usahlah leka, jika terjatuh kaki terluka. Kalau hindari tiada berduka, guru di sekolah semuanya suka. Okey. Sekarang ni di sebelah kanan video ni, skrin ni, ialah peta bulatan. Okay, peta bulatan ni mengenai nasihat ayah bonda. Okey, nasihat ayah bonda ini ada dalam syair yang diberikan ni. Okey. Jadi sekarang ni kita nak mengenal pasti apakah nasihat ayah bonda yang terdapat dalam syair ini. Okey, yang pertama dah diberi, berhati-hati di koridor. Mana berhati-hati di koridor? Okey, yang ini kan. Ini nasihat pertama, di tepi koridor berhati-hati. Okey, apakah nasihat yang seterusnya di dalam syair ini? Ya, bergurau di tangga bahaya menanti. Ini nasihat yang kedua. Okey, nasihat yang ketiga. Okey, nasihat yang ketiga, peraturan di padang harus diikuti. Itu nasihat yang ketiga. Okey, apa nasihat yang terakhir? Adakah tiada cedera, ceria pasti? Itu nasihat? Itu bukan nasihat. Okey, nasihat yang terakhir. Di kantin dan tandas usahlah leka. Okey, ini nasihat yang terakhir yang terdapat dalam syair. Jadi keempat-empat nasihat ini awak perlu letakkan dalam peta bulatan di sebelah kanan. Cuma susunan ayat tu kena ubahkan sedikit. Berdasarkan pemahaman awak. Okey, lihat pada peta bulatan.
Ni nasihat yang kedua. Jangan bergurau di tangga. Kenapa tak boleh bergurau di tangga? Sebab tangga ni tempat yang bahaya. Ada permukaan yang tajam. Jadi tak boleh bergurau, tak boleh bertolak-tolak. Kita takut terjatuh. Bila terjatuh boleh cedera. Okey, nasihat yang ketiga. Peraturan di padang diikuti. Di padang sekolah, kenapa nak kena ikut peraturan padang? Sebab padang pun, walaupun pada kamu tak bahaya, sebenarnya banyak bahayanya. Okey? Sebab di padang ni kadang-kala permukaannya tidak rata. Dan kena pakai, contohnya salah satu peraturan di padang, kena pakai pakaian sukan yang sesuai. Kena pakai kasut. Okey? Jadi, walaupun berada di padang, kita tak boleh bebas. Kita kena ikut peraturan. Okey, nasihat yang terakhir. Di kantin dan tandas, usahlah leka. Apa maksud leka? Leka ni bermaksud tidak memberi perhatian, berangan ataupun mengambil mudah. Okey, kenapa di tandas dengan kantin tak boleh leka? Okey, sebab di tandas dan kantin ni kadang-kala lantainya licin. Ada air di atas lantai. Jadi kita kena berhati-hati bila berjalan di sana. Takut tergelincir ataupun terjatuh. Okey, ni nasihat yang kita dapat daripada syair di sebelah ni. Kita masukkan dalam peta bulatan. Cuma ayat tu kena ubah sedikit lah. Okey. Seterusnya pada muka surat 58 itu, kalau kamu perasan kamu nampak ada beberapa jenis gambar. Okey, tengok gambar yang pada skrin ni. Ni gambar murid turun daripada tangga. Okey, apa kata kerja? Sekarang kita nak cuba bina ayat daripada gambar ni. Okey. Kata kerja menuruni ataupun berjalan. Objeknya tangga. Okey. Ayat. Okey, ada 3 orang budak. Okey, pegang buku. Jadi 3 orang murid ni kita berikan nama Devi, Nina dan Halim menuruni tangga sambil memegang buku. Okey, ni cikgu gunakan teknik bina ayat skop. Siapa? Devi, Nina dan Halim. Buat apa? Kata kerja menuruni objek tangga. Perluasan ayat sambil memegang buku. Okey. Gambar yang kedua. Dekat mana kamu rasa gambar situasi gambar kedua? Di kantin lah, di kantin. Okey, apa kata kerja bagi gambar yang kedua ni? Kata kerjanya mengemok. Objek lantai. Okey, ayat yang kita bina. Siapa? Ni teknik skop. Siapa? Nisa. Kata kerja mengemok lantai. Objek lantai. Perluasan ayat kerana air minuman telah tumpah. Okey, ni teknik skop. Gambar yang ketiga. Lihat gambar ketiga. Apa kata kerja? Kata kerja menerangkan. Objek? Tak ada objek. Menerangkan ni bercakap. Okey. Objek ni tak semestinya perlu ada. Tengok kepada penggunaan kata kerja. Ada kata kerja tertentu tak perlu diikuti dengan objek. Dia boleh berdiri sendiri. Okey, ayat kita guna teknik skop. Siapa? Cikgu Azlan. Kata kerja menerangkan. Objek, tak ada objek. Perluasan ayat tentang peraturan keselamatan di padang. Yang gambar yang terakhir. Nampak gambar tu kan? 3 orang murid. Okey, kata kerja menegur. Siapa yang menegur ni? Budak ni menegur. Objek, tiada objek. Baik, bina ayat. Siapa? Zahid. Kata kerja menegur. Perluasan ayat
Ali yang bergurau dengan Adi. Jadi kalau kamu berjalan dengan kawan, nampak kawan-kawan bergurau yang boleh mendatangkan bahaya, kena tegurlah. Okey. Baik, tugasan kamu pada hari ini, pertama, buat latihan pada modul PTPR bahagian Bahasa Melayu bertarikh 20 Mei 2021 hari Khamis. Kemudian lengkapkan peta bulatan dan bina ayat berdasarkan gambar dalam buku teks muka surat 58. Maksudnya pada modul tu ada dua bahagian. Pertama lengkap peta bulatan, yang kedua kena bina ayat. Okey. Tugasan seterusnya, cikgu nak kamu rakam audio bacaan syair pada muka surat 58 dan hantar kepada guru. Rakaman tersebut boleh dihantar pada hari ini ataupun bila-bila waktu. Kalau kamu tak sempat nak hantar rakaman hari ini, boleh hantar pada cikgu hari esok ataupun pada bila. Yang penting cikgu nak kamu cuba rakam bacaan syair tersebut. Okey. Kemudian hantarkan hasil kerja yang telah siap ke nombor telefon cikgu sebelum jam 5.30 petang untuk rujukan dan pelaporan. Tetapi sekiranya kamu terpaksa hantar tugasan tu lepas pukul 5.30 petang sebab ibu bapa bekerja ke, kamu boleh hantar. Boleh hantar lewat sedikit tak apa, tak ada masalah. Yang penting hari ni kamu belajar, kamu buat kerja, kamu hantar kepada cikgu. Okey? Jadi selamat mencuba, selamat belajar. Sekian, terima kasih.